Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Sofia binti Zakaria. Saya memegang kad matrik A175590 dan hari ini saya akan menceritakan tentang bencana tsunami. Tsunami sendiri berasal dari istilah Jepun iaitu Su yang bermaksud pelabuhan dan Nami iaitu gelombang. Secara amnya, tsunami adalah gelombang yang biasanya dihasilkan oleh kejutan seperti gempa bumi dan tanah runtuh di dasar laut. Terdapat 5 jenis tsunami yang perlu diketahui oleh umum. Yang pertama adalah micro tsunami. Jenis tsunami ini tidak dapat dikesan oleh mata dan agak berbahaya. Jenis ini mempunyai amplitude kecil sehingga sukar untuk dikesan lebih awal dan mesti menggunakan alat tertentu. Yang kedua adalah tsunami tempatan. Jenis ini mempunyai kesan dahsyat yang terbatas pada radius 100 km dari sumber gempa. Secara umum, tsunami tempatan berlaku akibat gempa bumi, tanah runtuh dan aliran lava gunung berapi. Yang ketiga pula adalah tsunami wilayah. Tsunami jenis ini 10 kali lebih besar daripada tsunami tempatan dan boleh memberi impak hingga 1.000 km dari sumbernya. Tsunami ini mempunyai masa perjalanan 1 hingga 3 jam dari titik sumbernya. Yang keempat adalah tsunami jauh. Bermula sebagai tsunami tempatan, teletsunami atau tsunami yang jauh adalah gabungan gelombang tempatan yang melintasi lautan dengan tenaga yang besar. Kesan pemusnahan dapat mencapai radius lebih daripada 1.000 km. Salah satunya terjadi di Aceh pada tahun 2004. Yang terakhir adalah tsunami atmosfera. Tidak hanya berdampak di darat, tsunami juga menyebabkan tekanan atmosfera menjadi lebih cepat di laut dangkal. Kelajuan ini hampir sama dengan kelajuan gelombang sehingga keduanya cenderung bersama. Saya akan berkongsi langkah keselamatan tsunami yang harus dilakukan ketika terjadinya bencana tsunami. Yang pertama, tidak semua gempa bumi mengakibatkan tsunami, tetapi kebanyakannya adalah berpotensi menghasilkan gelombang tsunami. Apabila anda mengetahui gempa bumi telah berlaku, bersedialah untuk menerima amaran tsunami. Yang kedua, tsunami bukannya satu gelombang sahaja tetapi terdiri dari beberapa siri gelombang. Teruskan berada di kawasan yang selamat sehingga pihak bertanggungjawab mengumumkan keadaan telah benar-benar selamat. Yang ketiga, kehadiran tsunami biasanya didahului dengan air laut yang surut dengan tiba-tiba. Ini adalah tanda-tanda semula jadi terhadap kehadiran tsunami dan perlu diambil perhatian oleh orang ramai. Yang keempat, gelombang tsunami yang kecil pada satu kawasan pantai mungkin boleh menjadi sangat besar, beberapa meter sahaja darinya. Jangan ambil mudah pada gelombang tsunami yang kelihatan kecil. Dan yang kelima adalah semua amaran tsunami yang dikeluarkan perlu diambil serius oleh orang ramai. Tsunami yang berlaku pada Mei 1960 di Hilo, Hawaii contohnya telah mengakibatkan kematian seramai 61 orang kerana orang ramai menganggap amaran yang dikeluarkan hanyalah satu kesilapan. Yang keenam, semua tsunami berpotensi untuk menjadi berbahaya walaupun mungkin tidak memusnahkan semua kawasan yang dilaluinya. Yang ketujuh, jangan sesekali pergi ke tepi pantai untuk melihat gelombang tsunami. Apabila gelombang tsunami dilihat, anda sudah terlalu dekat dengan gelombang tersebut dan sukar untuk menyelamatkan diri daripadanya. Yang terakhir adalah berikan sepenuh kerjasama kepada pihak berkuasa tempatan, polis dan badan-badan kecemasan yang lain untuk menyelamatkan nyawa anda semasa berlaku keadaan cemas akibat tsunami. Itu merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadinya tsunami. Sebelum mengundurkan diri, saya akan berikan tips atau cadangan persediaan sebelum menghadapi ancaman tsunami. Antaranya ialah ketahui dan fahami risiko tsunami di kawasan berdekatan anda dan ketahui tanda-tanda semula jadi tsunami kerana ini mungkin menyelamatkan nyawa anda. Patuhi segala langkah-langkah yang telah diberikan tadi dan jaga diri. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.